أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah inayahnya dapat sama kita berkumpul pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan merahmati kita semua hendaknya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita sambung pengajian kita, kitab Bunyatul Musalli. Yakni idaman bagi mereka yang menunaikan solat. Mudah-mudahan kita boleh tunaikan solat kita dengan sempurna. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin 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 rabbal alamin. Maka telah berkata musannif rahimallahu ta'ala, sunat hay'ah dan sunat ab'ad. Dan ketahui olehmu sunat hay'ah itu tiada dituntut dijabarkan, yakni ditinggalkan sujud sahwi orang yang meninggalkan dia. Dan sunat ab'ad itu apabila ditinggalkannya, tinggal sunat ab'ad itu akan dia sama ada dengan lupa atau dengan sengaja, sunat dijabarkan dia dengan sujud sahwi, iaitu yang ke-8 perkara yang telah tersebut dahulu, iaitu tasyahud awal atau qunut subuh atau witir dan salawat atas Nabi pada keduanya seperti dahulu disebut kenyataannya. Jadi sekarang ni kita nak masuk apa sunat dan solat, iaitu sunat dan solat terpecah kepada dua. Ni dalam solat, bukannya sunat solat lain, solat sunat lain. Yang ni sunat di dalam solat pecah kepada apa dia? Yang besar pecah kepada dua. Yang kecil-kecil tu banyaklah. Ni yang besar, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Adapun sunat hayat ataupun sunat hayah tu dia tak perlukan sujud sahwi. Tapi sunat ab'ad kalau kita tinggalkan kena sujud sahwi, sama ada sengaja ataupun lupa. Lebih kurang 8. Apa dia? Di antaranya tahiyat awal, salawat kat tahiyat awal. Kadang kita duduk tahiyat awal tapi tak baca selawat. Ada juga kita apa? Kita ikut imam tahiyat awal, kita tahiyat awal tapi lupa nak selawat. Jadi itu disunatkan sujud sahwi, tapi masa bila? Kena imam bagi salam dululah baru kita sujud sahwi. Sebab kita kena ikut imam. Itu dua. Lepas tu sama ada kunut subuh ataupun kunut witir untuk mazhab Syafi'i. Kunut subuh ataupun kunut witir terlupa atau sengaja, jadi disunatkan. Ingat, disunatkan sujud sahwi. Kalau tak sujud sah tapi tak sempurna lah. Lepas tu pula apa dia? Berdiri kunut. Berdiri kunut termasuk juga. Ada orang apa? Kunut duduk. Macam mana? Jadi sepatutnya kena kunut Sami Allah liman hamidah rakaat kedua, macam kita sembahyang tadi. Imam baca kunut. Tapi kita lupa, kita sembahyang subuh pun kita terus apa? Kita duduk. Allahumma hdina. Imam bawa baca apa? Baca doa kunut, kita duduk. Kita kunut juga tapi dalam keadaan duduk.
Tak boleh patah balik batal. Yang tu nanti kita tengok masalah tu. Tu di antaranya lah. Kunut tahiyat awal lupa baca selawat. Sama ada apa kunut witir ataupun kunut subuh. Nanti akan diperincikan. Jadi benda-benda tu kenapa kena sujud sahwi, sama ada dia memang lupa ataupun dia sengaja. Aduh, malahan nak sujud tahiyat awal, malas. Tak apalah. Sah sembahyang, tapi disunatkan sujud sahwi. Tak nak sujud sahwi pun tak apa. Jadi sembahyang tak sempurnalah. Macam tu. Kemudian asbab sujud sahwi. Sebab-sebab kena sujud sahwi. Maka sunat ia sujud sahwi apabila ia meninggalkan dia. Tinggalkan apa? Yang benda kena sujud sahwi itulah. Salah suatu daripada yang 8 itu. Atau ia mengerjakan sesuatu perbuatan yang membatalkan sembahyang dengan sengaja, tiada membatalkan dia dengan lupa, seperti memanjangkan rukun pendek, iaitu i'tidal dan duduk. Jadi sebagai contoh, memanjangkan rukun pendek waktu bila? Waktu kita i'tidal. Kita apa? Subhanallah azimi wa bihamdi, kita bangun Allahu liman hamidah. Kita sami Allahu liman hamidah tu pendek, tak boleh panjang. Paling panjang pun apa? Paling pendek dia sekadar satu tasbih. Kena ada juga berhenti sebab dia panggil tomak ninah. Tomak ninah ni paling kurang satu tasbih. Sebab tu kita kata Rabbana walakal hamd. Itu paling pendek lah. Tapi tak boleh panjang. Dia sekadar satu tasbih je duduk kat situ. Dia kena ada berhenti sekejap. Bismillah liman hamidah. Berhenti sekejap. Rabbana walakal hamd. Kita sebut. Lepas tu terus kena sujud. Tak boleh duduk panjang. Duduk panjang batal kalau sengaja. Sama juga kita sujud Allahu Akbar. Jadi dua antara dua sujud ni padan tasbih tu, Rabbighfirli warhamni ila akhir. Jadi kita baca tasbih tu tak boleh, habis tu kena sujud balik. Memanjangkan dengan sengaja itu membatalkan apa dia? Membatalkan solat. Tu kita kena faham. Tapi andai kata kita lupa, kita duk khayal macam mana, lupa. Jadi benda lupa, bukannya benda sengaja. Sengaja batal, tapi benda ni benda lupa. Jadi Subhanallah azimi wa bihamdi. Kita baca 3 kali tak apalah waktu rukuk. Lepas tu sami Allah liman hamidah. Teringat nasi lemak. Teringat mi goreng. Aduh, sekejap lagi nak makan apa lagi lepas kuliah. Teringat tu, jadi duk khayal macam tu je. Sebagai contoh, duk khayal kena sujud. Padahal dah lama, dah melebihi beberapa tasbih. Padahal dia sekadar satu tasbih je. Jadi melebihi tasbih tu, maka kalau dia sengaja batal, tapi dia tak sengaja. Dia khayal ke apa ke, bukan sengaja. Dia sengaja ni niat nak buat, aku nak berdiri lama, saja duduk tunggu tu. Yang tu yang batal. Kalau tak sengaja kau lupa, itu tidak dikira batal, tapi dia kena sujud sahwi. Yang tu kita kena faham. Sama juga duduk di antara dua sujud. Yang itulah dipanjangkan rukun yang pendek. Jadi kalau orang tanya rukun pendek dalam solat apa dia? I'tidal dengan duduk di antara dua sujud. Yang tu pendek, yang lain nak panjang pun tak apa. Sujud sejam tak apa, tak batal. Qiyam, berdiri baca apa? Baca satu Quran terus, tak batal. Waktu rukuk nak baca panjang mana? Baca apa? Tasbih 2000 kali, tak ada masalah. Tapi dua ni tak boleh. Apa dia? I'tidal dan duduk di antara dua sujud. Dua ni tak boleh panjang. Yang lain panjanglah. Nak duduk berapa lama ke, selagi mana boleh duduk. Dia nak sujud apa? Nak sujud 2 jam, sujudlah 2 jam. Tu nak cerita, tapi tak adalah sampai macam tu. Cumanya dua rukun yang pendek ni kalau dipanjangkan dengan sengaja batal. Kalau lupa tak batal. Dan kalau kita lupa ataupun tak sengaja panjangkan benda tu, kita dituntut untuk sujud sahwi. Padahal benda ni bukan sunat abad. Sebab apa? Dua benda ni rukun.
Jadi i'tidal dengan dua di antara sujud ialah rukun, tapi rukun yang pendek. Kalau kita memanjangkan rukun yang pendek dengan tidak sengaja, kita disunat untuk sujud sahwi. Biasalah kita manusia, kadang suka berkhayal nak buat macam mana manusia. Kadang lupa. Jadi kalau jadi macam tu, okey, kita dah kena sujud sahwi. Kalau sengaja, batal. Kemudian dan seperti berkata dengan sedikit dan makan yang sedikit atau melebihkan rakaatnya. Jadi berkata dengan sedikit, kata pun sama juga. Yang sebelum ni kita dah belajar dah. Apa dia? Dalam solat tak boleh lebih daripada 2 huruf yang tidak memberi makna. Tapi kalau satu huruf memberi makna, itu pun dah batal. Kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita ulang sikit. Jadi kalau keluar daripada mulut kita 2 huruf yang tidak memberi makna, batal. Satu huruf yang memberi makna, batal juga. Kalau satu huruf tak beri makna, tak batal. Contoh, apa dia? Kita ulang balik. Kalau dalam bahasa Arab, kita sebut apa? Qi. Qaf kasrah, qi. Qi masuk kata pelihara. Waqina. Qi itu wa dan qi itu pelihara, na tu kami. Jadi qi itu satu huruf ataupun ain. Ain kasrah, ain di bawah. Ain. Jadi qi dengan ain itu kalau bahasa Arab ada makna. Sebut dua tu batal. Kalau sebut apa? Sebut huruf lain. Tapi tengoklah, nak huruf lain pun apa dia? Kalau sengaja nak eja dia pun dengan huruf alif. Alif, lam, ya, fa. Pun panjang juga. Pendek cerita, kalau keluar huruf daripada mulut dengan sengaja. Jadi kita ambil pendekatan keluar huruf daripada mulut dengan sengaja, batal. Batal. Sebab apa? Sebab berapa huruf? H-E-M-M-M-M. Banyak huruf. Sedangkan kalau berkata-kata dalam solat, apa? Dengan sengaja lebih pada 2 huruf, maka batal. Jadi tekak tak tekak tak berapa nak sedap. Jadi sama juga kalau kita jadi imam ke apa ke. Jadi benda tu kita kena jaga. Imam batal, makmum pun batal lah. Kalau imam punya itu, makmum kena mufarakah. Walaupun ikut imam, takut orang tahu. Kadang macam tu lah. Niat mufarakah, imam rukuk itu rukuk, tapi kita bukan niat ikut imam. Sebab jadi kalau nampak mufarakah, nampak teruk sangat. Sebab apa? Masyarakat kita ramai lagi jahil benda ni. Jadi kalau imam jadi yang tu kita kena mufarakah. Kalau untuk sembahyang Jumaat, kalau lebih pada 40 orang, jadi tak batal lah. Termasuk imam tu lupa niat, yang kita bahas sebelum ni. Jadi yang tu kita kena apa? Ambil berhati-hati. Berkata-kata tu pun kena ambil hati-hati. Kalau sengaja. Kalau tak sengaja jadi orang melatah, cocok pocok. Contoh, orang melatah, tiba-tiba orang tersentuh dia terkejut. Yang tu tak termasuk. Sama juga kalau kita nak tegur imam. Tegur imam dengan apa? Dia boleh sebut 3 benda je. Apa dia? Ayat Quran, tasbih. Ayat Quran, tasbih dengan doa. 3. Tu kena faham. Ayat Quran waktu bila imam baca salah, tegur. Imam baca salah, tak apa, tak jumpa lakum dinukum waliyadin, tak jumpa la a'budu ma ta'budu wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud. Pusing lagi, tak jumpa. Kita pun sambung lakum dinukum. Tu ayat Quran. Yang kedua ialah doa. Salah, tiba-tiba imam baca apa? Doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Lepas tu lupa. Kita sambung wa'afina. Tak batal.
Lepas tu lagi satu apa? Tasbih. Ingat tasbih pun dia kena ada cara juga. Jadi kita tegur imam tasbih tu, kita kena niat kita tasbih ni nak tegur imam. Jadi kena macam tu. Niat apa nak tegur imam. Kalau pakai sebut je batal juga. Jadi kita faham. Tiba-tiba duk apa? Duk tasbih tak tentu ada. Tengah semayang duk tasbih, duk cakap. Jadi nak tasbih tu apa dia? Ni nak tasbih kuat lah. Nak apa? Nak bagi tahu, nak tegur imam tu. Kalau tasbih duduk dalam rukuk sujud, itu cerita lain. Jadi tasbih untuk nak tegur, kena ada niat untuk nak tegur. Sama juga nak baca ayat Quran tu, ada niat nak terus. Sama juga dengan doa. Jadi 3 benda tu je. Tapi kalau dia jawab salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, dia jawab batal. Mereka dia tak sengaja. Itu kita faham. Jadi kalau cakap yang sedikit, apa? Dengan tidak sengaja. Kalau sengaja tak boleh, memang batal lah. Tiba-tiba bocor. Jadi dia pun sunat apa? Sujud sahwi. Tapi kalau sengaja tak boleh. Sama juga dia datang tu dah komo-komo, tapi tak tahulah gigi geraham dia macam mana, memang berlubang kat situ, ada makanan apa semua. Macam-macam tertelan. Bila tertelan dengan tidak sengaja, dia rasa ada makanan, lepas tu duk ngunyah-ngunyah lagi makan. Itu lain cerita lah. Dia tertelan apa semua. Jadi yang sedikit dan tidak sengaja. Kalau banyak memang batal lah. Tu nasi seketul dalam tu, banyak pula tu, macam makan satu suap. Lepas tu tak apa, dalam solat dia duk unyah-unyah telan, itu lain cerita lah. Ni yang sedikit, yang celah-celah gigi pun termakan. Padahal nak buang kat luar, tapi termakan. Bila termakan tu, apa dia? Dia pun disunatkan sujud sahwi. Padahal benda-benda ni yang membatalkan solat. Tu benda yang membatalkan solat kalau buat sengaja. Tapi kalau tak sengaja, buat juga kena sujud sahwi. Yang tu kita kena faham. Lepas tu pula atau memindahkan rukun qauli yang tiada membatalkan dia, seperti membaca Al-Fatihah di dalam rukuk atau dalam sujud, atau membaca tahiyat pada qiyamnya, maka sunat ia sujud sahwi. Jadi kita kena faham qauli dengan fi'li. Kalau qauli itu ialah perkataan dalam solat, lebih kurang apa? Lebih kurang 5. Apa dia? Fatihah, salawat, takbir, apa lagi tak ingat. Tapi yang kita baca dalam solat tu lah, apa? Salam, salawat, salawat, salam, Fatihah, takbir. Lagi satu apa tak ingat. Jadi sampai tu. Jadi kalau contohlah apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah tu apa? Rukun solat. Tapi kalau perkataan dalam solat itu terpindah ganda, apa? Waktu sujud apa? Waktu sujud baca Fatihah. Waktu berdiri tegak baca apa? Baca tahiyat. Selalu jadi juga macam tu. Lepas tu waktu rukuk baca tahiyat akhir. Jadi benda yang wajib tu, ni wajib, bukannya sunat. Benda yang wajib tu pindah. Jadi itu tidak membatalkan solat, tapi disunatkan sujud sahwi. Tiba-tiba rukuk tak macam mana dia baca Al-Fatihah. Dia terngiang-ngiang, imam tadi baca sedap, lepas tu rukuk. Orang subhanallahil azimi wa bihamdih, dia bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah baca Fatihah waktu rukuk. Tidak membatalkan, tapi dituntut untuk sujud sahwi. Sama juga kalau tahiyat tu dia baca Fatihah, tak membatalkan walaupun tertukar rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Rukun bacaan, rukun perkataan. Jadi apabila dia tertukar, tiba-tiba selawat tu apa? Dekat apa? Dekat qiyam. Dia tengah baca Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim, sampai habis. Lepas tu dia pun baru dia ingat baca surah, baru ingat baca Fatihah.
Kadang duk tahiyat apa, tahiyat akhir baca Fatihah. Orang at-tahiyah dia apa? Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Jadi otak dia pun selalu tidak membatalkan solat, tapi dituntut untuk sujud sahwi. Tapi apa dia? Ni kauli saja. Kalau rukun kita tukar memang batal lah. Sebab apa? Sebab dalam rukun tu yang terakhir tertib. Tertib maksud apa? Yang mana dulu kena dahulukan. Tiba-tiba sujud dulu baru bangun nak rukuk, memang batal lah. Sebab rukun kena tertib. Tapi kalau untuk kauli, untuk perkataan, kalau kita tersilap, maka tidak batal, tapi dikehendaki kita sujud sahwi. Duduk berdiri tegak, dia baca tahiyat. Baca tahiyat, fil alamin innaka hamidum majid, Allahu akbar, tu rukuk. Tu batal lah. Tapi fil alamin innaka hamidum majid. Jadi dia ingat, aku tak baca Fatihah lagi, dia baca Fatihah. Tu tak batal lah. Sebab apa? Tiap-tiap rakaat wajib kena baca Al-Fatihah. Sebab apa? Rukun. Padahal dia baca tahiyat tadi. Apabila dia baca tahiyat, jadi tahiyat tu lah disunat untuk sujud sahwi. Tak sujud pun tak apa. Itu kita yang faham. Kemudian, dan jikalau tiada membatalkan dia, yakni membatalkan usolli tadi, sembahyang orang yang sembahyang tadi dengan sengaja sekalipun, sebab meninggalkan dia tahfiz di dalam sembahyang atau kerana syak pada meninggalkannya sunat ab'ad yang tertentu seperti kunut atau tasyahud awal. Kemudian seperti syak adakah ia baca kunut atau tiada, maka sunat ia sujud sahwi. Dan demikian lagi jikalau syak ia adakah sembahyang 3 rakaat atau 4 rakaat, maka wajib ia datangkan serakaat lagi, kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakan dia, yakni rakaat, dan sunat ia sujud sahwi. Jadi sini ada dua. Okey, yang pertama ialah apa dia? Dia syak kunut. Kunut, ingat kunut bukan rukun. Tadi kita dah belajar kunut sunat ab'ad. Sama juga tahiyat awal tu ialah sunat ab'ad. Tapi kita syak. Syak ni aku buat ke tak buat? Sama ada kita buat atau kita tak buat, sunat juga sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dalam hati timbul syak. Ni untuk yang benda sunat je. Kunut tasyahud awal. Tasyahud awal contoh. Jadi kalau kita syak, sama juga kita ikut imam tadi. Tadi aku ikut imam tahiyat awal tadi, aku baca selawat tak? Duduk dah. Selawat tadi aku baca tak? Jadi kita pun duk fikir, aku baca ke tak baca? Kalau datang syak tu, kita kena apa? Kena sujud sahwi, disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau main orang ramai, sekejap lagi imam dah bagi salam, aku sujud, pelik juga. Tu lain cerita lah. Tapi tak batal. Kalau kita sembahyang seorang ke apa ke, sebab sekarang ni kita pun kena jaga juga, takut fitnah orang. Sama juga kalau kita nak qada sembahyang subuh. Ingat zaman muda-muda kita dulu duk tinggal sembahyang. Dululah. Duk zaman muda-muda duk kita kerja dulu dan sebagainya. Dulu banyak kali kita tak tinggal sembahyang subuh. Banyak kali kita tinggal sembahyang subuh. Jadi sebelum masuk waktu subuh ada sunat. Jadi kita sembahyang lah. Jadi kita sembahyang waktu subuh tu tak payahlah angkat kunut. Satu, sama juga kalau kita bagi lelaki pergi datang awal solat Jumaat. Kita disunatkan solat tahiyatul masjid. Lepas tu pula waktu tak masuk lagi. Kita teringat, aku dulu ni duk tengah zikir-zikir nak tunggu masuk waktu, duk tengah zikir-zikir ataupun duk tengah kuliah apa semua. Lepas tu ingat, dulu aku banyak tak sembahyang subuh ni. Bangun naik sembahyang subuh. Jadi dia sembahyang subuh lah, tapi tak perlu angkat angkat doa kunut. Sebab apa? Takut jadi fitnah. Ni apa ni, tiba-tiba ni sembahyang sunat ada ni, tak sembahyang subuh bagi tadi. Yang tu jadi ayat kat kita pula.
Sebab kalau sembahyang lain tak ada kunut. Jadi walaupun sunat yang abad kepada kita, tapi kalau kita untuk qada tak nak jadi fitnah dan sebagainya, maka apa dia? Maka kita tak payah angkat kunut. Tak ada fitnah. Tapi kalau seorang-seorang waktu duha, bila waktu duha kita sembahyang duha, lepas tu kita teringat apa dia? Kita teringat dulu kita ada tinggal solat subuh. Jadi kita walaupun waktu subuh, sama ada qada, sama ada apa tunai, pada bila-bila masa pun sunat tu tak ada. Tu kena faham, kunut tu tak ada. Jadi sebagai contoh, kita bangun lewat, tiba-tiba pukul 9, tak tahulah sedang macam mana ke, tidur mati ke. Sebab apa? Sebab tak sedar, bukan sengaja, kalau tak sedar, lupa, tidak berdosa. Sama juga tapi kena qada. Jadi ada dua. Kita sembahyang pukul 9 sebagai contoh. Kita sembahyang pukul 9 sebab dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau dengan sengaja, kita qada itu apa dia? Dalam keadaan kita apa? Tanggung dosa. Dah qada tak apalah. Tapi kalau kita tidur, kita kena qada juga. Tapi tak berdosa. Sebab apa? Sebab lupa, nisyan. Maka dia angkat apa? Rafa'ul kalam, mengangkat pena ataupun tak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa apabila orang lupa. Tak sedari, bila tidur tak sedari. Dan benda tak sengaja, bangun pukul 9. Jadi dia sembahyang qada tu dengan keadaan dia tidak berdosa. Sebab apa? Dia tak sengaja, tapi kena qada lah. Kalau dia tak qada, baru dia dosa. Padahal orang tadi sengaja tinggal, dia lewatkan apa semua, habis waktu dia berdosa. Lepas tu dia qada, habis dosa dia. Jadi qada dengan keadaan berdosa, qada dengan tiada keadaan berdosa. Maka ulama Asy-Syafi'i menyatakan bahawasanya waktu qada itu pun dia sunat juga untuk doa kunut, untuk apa? Qamat. Sunat qamat. Walaupun waktu itu bukan waktu subuh. Jadi setiap waktu kalau kita sembahyang disunatkan qamat. Jadi kalau tak qamat pun tak apa. Ini nak cerita sunat ni, benda sunat. Maka kalau kita terlepas subuh, disunatkan kita apa? Untuk nak qamat. Qamat tu sunat. Apa dia? Sama juga, dituntut untuk sembahyang subuh itu kunut juga. Tapi kalau kita takut fitnah apa semua, tak buat apa tak apa. Yang penting lepas dah qada. Yang tu kita faham. Tu satu. Lepas tu lagi satu, yang tu syak apabila benda apa? Benda tahiyat awal kita tak buat, ataupun kunut kita tak buat, kita syak. Aku buat ke tak buat? Disunatkan untuk sujud sawi. Sebab syak ni 50-50. Aku buat ke tak buat? Untuk benda yang sunat abad, sunat-sunat yang dituntut sujud sawi. Apa dia tasyahud awal? Dengan tadi kunut tadi. Jadi kalau lupa dua benda tu ataupun syak, lupa dah memang tentu dah disunatkan. Tapi syak pun disunatkan untuk sujud sawi. Tadi aku sembahyang tadi, aku duduk tahiyat awal tak? Aduh, duduk ke tak duduk? Jadi ada syak, sunat sujud sawi. Lepas tu, kalau syak pula rakaat. Ni cerita rakaat pula. Aku buat 2 ke 3 dah. Jadi kita syak 2 ke 3, ambil paling sikit. Sebab apa? Sebab asal dia tak buat. Jadi kalau syak, ambil paling sikit. Aku buat 2 ke 3, 3 ke 4, ambil yang paling sikit. Kenapa? Kerana asalnya ketiadaan ia mengerjakannya. Dia punya ayat tu. Jadi kalau dalam keadaan tu syak untuk apa? Untuk rakaat, ialah kita ambil yang paling sedikit. Sebab apa? Sebab asal dia tiada mengerjakan dia. Jadi ada 2 tu 50-50. Aku buat 2 ke 3. Mula syak tu kira kurang. Syak saja kira kurang. Jadi kita kena tambah rakaat. Sepatut kita apa? Aku rakaat ketiga ke 4 ni sekarang ni. Tak apalah, tahiyat awal rasa dah buat dah. Cuma nak beritahu aku ni rakaat ketiga ke 4.
Tadi rakaat kedua ke ketiga? Jadi waktu sekarang ni kita syak rakaat ketiga ke rakaat keempat. Jadi ambil yang 3. Kena tambah lagi 1 rakaat. Sebab asalnya ialah tidak mengerjakan. Tu kaedah dia. Jadi kita kena tambah lagi 1. 3 ke 4? Ni kalau ada syak dalam diri kita. Tapi ada orang sebelah tak beritahu. Sebenarnya dah 4 dah. Ya, tu lain cerita. Sebab apa duduk sebelah kita, tak adalah dia beritahu. Kau dah rakaat ketiga. Tak ada lah. Kalau dia diam je apa. Lepas tu apa dia? Dah habis sembahyang tu, kita sembahyang. Sebab bila kita syak, kita kena tambah lagi 1 rakaat. Lepas tu disunatkan sujud sahwi. Lepas tu kita tanya orang sebelah, kau tengok aku sembahyang berapa rakaat tadi? Kau sembahyang 5. Tu settle. Tak ada apa. Tu sebab dah lepas. Tapi disunatkan orang yang luar juga, kalau kita buat salah dalam sembahyang, disunatkan tegur. Sebagai contoh, tadi saya saya masbuk, tak muafiq. Kira sempat 1 rakaat dengan imam, rakaat yang terakhir. Kalau saya pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, imam bagi salam, saya pun ikut bagi salam, padahal saya baru sembahyang 1 rakaat. Kadang kita terjadi juga. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila bagi salam tu, Haji duduk sebelah saya tadi, Haji tegur, Ustaz, baru 1 rakaat. Lepas tu saya bangun, terus sambung. Tak payah niat, tak payah apa, selagi mana tidak bercakap, selagi mana masa tidak panjang. Tu nak cerita orang sebelah tegur. Tapi orang sebelah ni, dia pun tak tahu kita sembahyang apa dan sebagainya. Tapi aku kira kau dah sembahyang 5 rakaat. Tapi yang tu bagi dia, tapi kita ni ada syak tu kena tambah. Walaupun kita sembahyang 4 rakaat, tapi kita syak dalam hati. Melainkan dia beritahu, kau dah 4 rakaat. Jadi dah waktu dalam tu kita dah yakin 4 rakaat, duduk balik. Yang ni cerita syak. Jadi apabila syak, kenapa? Kena tambah. Walaupun dah cukup. Kadang-kadang kita main seorang, mana ada orang nak tengok kita. Tak ada masa orang nak bilang rakaat kita. Contoh, kita apa? Kita duduk, kita datang duduk seorang, jadi kita sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat ke, sembahyang wajib ke dan sebagainya. Tiba-tiba kita nak sembahyang 4 rakaat. Lepas tu kita sembahyang. Apabila sembahyang, orang pun bukan nak kira kita. Jadi kita di kita. Kalau orang tegur tu cerita lain. Macam tadilah saya buat contoh, tiba-tiba Haji tegur saya. Sebab apa? Saya baru sembahyang 1 rakaat. Sebab tu pun bagi salam sekali. Saya masuk lewat untuk apa? Untuk rakaat yang kedua. Jadi imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya pun terbagi salam. Saya tegur, Ustaz, bangun, ada lagi 1 rakaat. Bangun, saya terus sembahyang. Tak payah nak niat, tak payah nak sambung terus. Sebab apa? Tadi dah niat. Cumanya kita duduknya tu duduk lama, tapi tidak bercakap, dalam keadaan tidak lama. Bangun terus sembahyang. Tu kalau tegur. Kalau orang tak tegur kita syak sendiri, kena ambil yang paling kurang. Dan kita tambah 1 rakaat, dan disunatkan kita untuk sujud sahwi. Walaupun perkara itu bukan sunat abad, benda itu rukun. Iaitu kita faham. Sama jugalah yang kita belajar tadi, sebab-sebab sujud sahwi memanglah asal dia kepada rukun sunat apa? Asal dia kepada sunat abad, bukan rukun. Tapi kalau berkaitan dengan rukun macam tadi, tersilap Al-Fatihah baca waktu sujud baca Al-Fatihah dan sebagainya, itu tak membatalkan sembahyang, maka disunatkan sujud sahwi. Sama juga tadi syak untuk apa? Untuk rukun. Apa dia? Rakaat ketiga ke keempat, wajib tambah 1 dan sujud sahwi. Kalau syak untuk sunat abad, aku buat kunut ke tak buat kunut, aku buat tahiyat awal ke tak buat tahiyat awal, kena sujud sahwi sunat. Sunat sujud sahwi. Walaupun sujud sahwi itu memang sunat. Iaitu kita nak faham. Sebab kita sekarang ni apa dia? Nak pening-pening ni apa? Kena sujud sahwi apa semua ni, kita nak solat kita sempurna tu je. Biarlah pening sikit pun, yang penting solat kita sempurna. Kalau jadi macam tu, kita nak yang sempurna. Biarlah orang nak kata apa pun. Dia bukan yang kira kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata kita pelik ke apa ke? Apalah kau ikut imam tapi sujud sahwi, ikut dia. Tapi kalau takut fitnah kita, tak payahlah cakap. Gitulah. Sama juga kalau imam tadi tu dia keluarkan suara
Kita niat mufarakah lah. Kita seolah-olah ikut imam, tapi dalam hati kita dah pisah dengan imam. Itu tak batal. Sebab apa? Kita takut fitnah. Tapi kalau nak cerita pun, orang ramai, takut orang tak faham pula. Sembahyang Jumaat, beratus orang. Lepas tu kalau kita nak kata, kita ni siapa? Bukannya ustaz, orang biasa je, tapi kita mengaji. Kita duduk sebelah sana, kita orang biasa. Imam apa? Dia nak bagi timing, suara sedap dan sebagainya. Tapi sebelum nak tu, amin. Nak tiun, dia nak bagi suara sedap, contoh. Batal lah imam tu. Tapi apa dia? Kita, kalau kita cakap, orang bukan dengan cakap itu. Kita bukan ustaz apa. Kau ni pandai lah, orang lain tak kata apa pun kau nak cakap, contoh. Tapi kita dah belajar ni, kita macam mana? Aku niat mufarakah, aku terputus dengan imam. Niat macam tu je. Lepas tu ikut je lah sampai habis. Kadang kita bukan apa, orang kita cakap orang tak dengar, padahal kita mengaji. Jadi apa, lepaslah diri kita. Sebab kalau kita cakap dekat ni pun, kau tahu apa? Nak cakap kat imam. Imam pun kadang ni haji ni tiba-tiba cakap, saya tahulah si imam. Duk gaduh kat situ, na'udzubillah. Tapi yang kita mengaji ni, yang kita nak jaga solat ni, biarlah kita tahu untuk diri kita. Cuma kita bagilah tahu yang dekat-dekat kita, yang boleh percaya dengan kita. Kalau kita bagi tahu semua pun, siapa tiba-tiba datang depan rampah mic nak cakap, gila apa orang ni? Tiba-tiba kita, imam tadi batal. Lah sabar, kau penuhi getah je. Bukannya autoriti lain. Kalau kau ustaz dan sebagainya, ulama', kau tu pula. Tambah pula kita orang kampung macam-macam perangai. Orang dah geram kat dia, dia buat macam tu pula. Lagilah. Na'udzubillah. Contoh. Paling kurang pun untuk diri kita. Paling kurang pun untuk keluarga kita, yang bawah kuasaan kita lah. Melainkan kalau dia ustaz, dia ada autoriti, jadi pengurusi dan sebagainya, tu cerita lain lah. Beritahu kat HK ni salah ni, lepas tu rujuk pula kat ustaz, macam mana ustaz ni, ustaz kata macam ni, baru tu ada autoriti, orang dengar sikit. Tapi kalau kita orang biasa je, orang kampung je, jual nasi lemak je, siapa nak dengar kita? Itulah contoh. Kemudian tadi syak, lepas tu pula, dan jika hilang syaknya itu dahulu daripada salamnya, adalah ia rakaat yang keempatnya sekalipun, kerana taradudnya lebihnya. Jadi tadi syak, lepas tu dia buat rakaat kelima. Buat rakaat kelima, aku dah 4 dah sebenarnya. Baru datang. Baru apa? Baru dia yakin. Contoh, tadi dia rakaat keempat, tapi ada syak dekat dia, aku rakaat keempat ke kelima. Tak apalah, rakaat keempat dia naik. Dia naik, tapi sebelum nak bagi salam tu, tak kisahlah waktu dia rukuk ke, waktu dia sujud ke, duduk tahiyat apa, waktu dia duduk antara dua sujud ke, sebelum nak bagi salam ni, ataupun duduk dalam tahiyat. Aku sebenarnya dah 5. Jadi berat belah mana? Nak kata macam tu. Biasalah kita waktu tengah sembahyang pun syaitan nak main. Aku ke ketiga ke keempat. Padahal rakaat keempat lah. Tapi bila syak, jadi rakaat ketiga. Bila jadi rakaat ketiga, rakaat keempat kita naik, kena tambah lagi 1. Lepas tu bila sampai rakaat kelima, sebelum bagi salam, tak kisahlah waktu rukuk ke, waktu sujud ke, jadi dekat situ kena lebih juga apa dia, syak tu. Jadi buat cara macam syak. Sebab apa? Sebab dekat situ ada taradud. Apa taradud? Berbilang-bilang. Sebab sebelum ni aku sujud tak sujud, jadi dia confuse itu. Bila confuse, walaupun dia dah yakin, dia confuse juga. Jadi kena jalan juga. Jadi rakaat kelima dia kan sunat sujud sahwi. Walaupun waktu sebelum bagi salam tu dah sedari dia dah, aku rakaat kelima ni. Tapi dah apa, dah tahiyat dah. Dah rukuk, dah sujud dah. Jadi kena jalan juga rakaat kelima pun, lepas tu sujud sahwi. Walaupun sebelum salam dia dah tahu dah. Dia dah bangun. Lepas tu waktu rukuk, waktu sujud, tetap juga dia kena teruskan habis dan disunatkan sujud sahwi. Sebab apa? Sebabnya apa dia? Kerana taradudnya.
pada lebihnya. Sebab lebih tu pun sebab apa? Dia ada berbilang-bilang. Dia ada sangka. Bila ada sangka, maksud kata tak yakin. Walaupun yakin last minute, sama juga. Soalan macam tu. Kemudian dan demikian lagi sunat sujud sahwi, jikalau tinggal tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi betul sekira-kiranya sampai ia kepada had rukuknya, dan lebih had rukuknya sebelum lagi betul berdiri yang memada ia pada qiyam, atau ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujudnya, seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud. Maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu, jikalau lupa atau jahilnya. Dari sekali mana tu dia? Dan demikian lagi sunat sujud sahwi, jikalau tinggal tasyahud awal, maka berdiri ia sebelum lagi betul sekira sampai ia kepada had rukuknya, dan lebih sebelum lagi betul diri yang memada ia dengan pada qiyam, atau ia tinggalkan dia kunut, maka kembali ia sebelum sempurna sujud, seperti belum lagi ia menghantarkan dahinya kepada tempat sujud. Maka sujud sahwi pada segala surah yang tersebut itu, jikalau lupa atau jahilnya. Jadi sama juga. Apa dia? Orang yang apa? Yang dia bangun. Jadi ingat kalau kita tasyahud awal, sepatut kita tasyahud awal. Tapi bila kita bangun tu sampai rukuk, jadi berapa? 90 darjah. Jadi kita sujud, kan kita nak bangun kan, Allahu Akbar. Kalau kita bangun tu dalam keadaan sampai rukuk, boleh duduk balik. Lebih tak boleh duduk. Sama juga kalau kunut, kita dah turun dah. Turun. Okey, Allah liman hamidah. Allah, turun sikit je. Turun sikit terang mana? Terang rukuk juga. Sebelum sampai sujud, maka kita boleh apa? Boleh bangun balik. Yang penting jangan lebih daripada 90 darjah. Yang lebih daripada 90 darjah. Kalau lebih daripada 90 darjah tak boleh patah balik. Tapi dekat situ pun disunatkan untuk kita sujud sahwi. Buat. Tapi disunatkan kita untuk apa? Untuk sujud sahwi. Jadi sama ada kita jahil. Jahil ni maksud bukan jahil tu, jahil tak tahu. Ataupun kita sengaja. Jadi yang tu kita apa? Memadai bagi kita. Untuk sujud sahwi. Sikit lagi. Dan jika kembali ia kepada kunut atau kepada tasyahud awal, padahal sudah hampir kepada qiyamnya atau hampir kepada sujud pada kunut, batallah sembahyangnya. Jika sengaja ia meninggalkan keduanya, tetapi sunat sujud sahwi jikalau belum lagi ia bangun berdiri musolli. Jika meninggalkan tasyahud awal sampai kepada had rukuk, atau turun pada yang meninggalkan kunut kerana sedikit perbuatannya, maka segala surah yang tersebut itu, jika
imam atau orang yang sembahyang sendiri. Ni kita bahas ni panjang sikit ni. Cumanya yang kita nak faham dekat sini apa dia? Kalau orang itu dia lebih daripada 90 darjah, jadi kita ambil mudah je. Lebih daripada 90 darjah dia patah balik, batal. Sama juga imam apa? Imam dengan makmum. Bismillah liman hamidah. Allahumma Allahumma hadina fi man hadait. Jadi dia tu apa dia? Dia baru rukuk sikit, dia boleh bangun. Lebih 90 dia kena duduk, tak boleh patah balik. Patah balik dia batal. Sama juga dengan tasyahud apa? Tasyahud awal. Dia lupa apa dia? Lupa tasyahud awal. Imam dia lupa tasyahud awal. Jadi dia bangun Allahu akbar 90 dia duduk balik. Okey lagi. Makmum tak ada masalah. Makmum dia kena ikut apa? Dia kena ikut imam untuk tasyahud awal. Kita dah nyata sebelum ni. Tasyahud awal kalau imam tak buat, makmum wajib ikut. Jadi kalau imam tak buat, makmum buat, makmum batal untuk tasyahud awal. Jadi kalau imam tu dia bangun sebelum 90, dia duduk balik, apa dia? Maka dia sah tasyahud awal. Tapi dah bangun lebih 90, elok tinggal terus lah. Sebab kalau duduk balik, batal. Itu mazhab kita. Jadi batal, nanti dia kena sujud sahwi lah. Walaupun makmum dah ready dah duduk tahiyat awal. Jadi imam tu bangun lebih daripada rukuk tu, dia bangun sikit lebih daripada rukuk untuk nak sampai berdiri. Kalau dia duduk dia batal, walaupun makmum dah duduk dah. Allah, dia buat panjang sikit Allah. Jadi Allah tu apa? Allah sampai rukuk, lepas tu naik atas sikit. Lepas tu dia nak duduk balik, dia batal. Sekali apa? Sekali mau umum tu lah. Sekali. Yang tu kita kena faham. Jadi macam mana kalau imam tu dah lebih daripada 90 darjah, bangun terus je, tinggal terus. Tapi nanti kena sujud sahwi. Sama juga imam tiba-tiba dah bawah sikit pada rukuk, baru ingat doa kunut, lepas tu nak patah balik. Ingat lebih daripada 90 darjah batal. Lebih baik apa? Lebih baik tinggal, dia gantikan sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung lagi. Ini perbahasan yang panjang sikit, perlu detail. Mudah-mudahan kita boleh jaga solat kita dengan sempurna. Moga Allah Subhanahu Wa Taala boleh menerima amalan kita dengan paling maksimal mungkin dan diberi ganjaran pahala. Seperti mana Allah Ta'ala kata apa? Ganjaran bagi orang yang memelihara solat itu syurga. Tapi untuk orang memelihara je lah, bukan sekadar sembahyang saja. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika wa anshur alaina min khazain rahmatika wa zakina ma nasina wa alimna ma jahilna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zina ilman wa rizqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.